kerajaan pada ketika ini. Tetapi dari segi jumlah wang ringgitnya, ianya cuma sekadar 3,07 juta ringgit. Berbanding dengan Negeri Sembilan yang dikatakan hanya akan memperolehi 25,90%, jumlah dari segi wang ringgit 5 juta ringgit. Kelantan 27%, tetapi jumlah dari segi wang ringgitnya 7,79 juta ringgit. Jadi maknanya Datuk Seri, capitation grant yang ada, asas perkiraan yang ada pada ketika ini, dia memberi disadvantage kepada negeri-negeri yang mempunyai bilangan orang, penduduk yang kurang. Seperti yang berlaku pada negeri Kelis, walaupun dari segi peratusnya meningkat tinggi disebabkan oleh the new calculation ini, tetapi dari segi jumlah ringgitnya kurang. Sebab itu saya ingin mencadangkan agar sama ada kerajaan akan mengambil faktor lain, selain daripada faktor bilangan orang dalam membuat capitation grant ini. Faktor keluasan negeri, faktor indeks kemiskinan, dan juga faktor tahap pembangunan. Antara faktor yang boleh diambil kira sebagai asas kepada perkiraan capitation grant yang akan diberikan oleh kerajaan pada ketika ini. Jika kita bandingkan dengan formula yang sama ataupun grant yang sama di beberapa luar negara, contohnya di Australia, ada dipanggil sebagai equalizations yang mengambil kira kapasiti fiskal negeri-negeri masing-masing. Dia ada equalization, grant equalization. Begitu juga di Kanada, equalization payment. Di Indonesia, negara jiran kita mempunyai pendekatan yang dipanggil sebagai dana alokasi umum yang mengambil kira gabungan populasi, kemiskinan dan juga keluasan wilayah. Banyak faktor-faktor lain selain daripada bilangan orang harus diambil kira sebagai asas perkiraan untuk memberi keadilan fiskal kepada negeri-negeri di bawah sistem federalisme yang kita amalkan. Jadi saya minta agar kerajaan melihat ini supaya diambil bersama input ini, faktor ini, agar negeri-negeri walaupun dikatakan mempunyai percentage increment yang tinggi, tapi dari segi ringgitnya tidak seperti yang kita jangkakan. Saya juga bersetuju bahawa langkah mengemaskinikan capitation grant ini perlu dibuat secara satu period yang dimaktubkan di dalam perlembagaan. It cannot be budi bicara kerajaan. Tadi Menteri ketika membentang dia kata ini adalah usaha kerajaan Medani. Fine, betul. Tetapi kalau besok tak ada Medani, nanti mengemaskinikan, proses mengemaskinikan capitation grant ini tidak berlaku. Sebab itu dia tidak boleh budi bicara kerajaan. Harus dimaktubkan di dalam perlembagaan. Saya melihat bil ini, tapi tidak disentuh tentang keperluan ini untuk memaktubkan, bindkan kerajaan, the Medani, Madani, Perikatan Nasional, or the future government of Malaysia untuk terus mengikat kerajaan-kerajaan yang ada di hadapan ini agar satu periodical review harus dilaksanakan tanpa budi bicara dan kebaikan kerajaan itu. Jadi ini perlu diambil kira di dalam mengemaskinikan pindaan perlembagaan terhadap keperluan ini. Saya juga ingin melihat kerajaan melihat keseluruhan isu peruntukan ini, bukan saja melalui capitation grant, tetapi dari segi kementerian-kementerian. Banyak peruntukan pembangunan yang disalurkan kepada kementerian. Kita lihat walaupun Perlis mendapat capitation grant yang kecil, Negeri Sembilan capitation grant yang kecil, tetapi dari segi perolehan pembangunan, air, lampu, electricity, sekolah, klinik kesihatan, they are better. Jalan raya, jalan kampung, they are better than certain district, negeri, contohnya di Sabah dan di Sarawak. Sebab itu the whole discipline of allocation ini perlu dilihat secara adil. Dia tidak boleh lihat negeri ini away daripada kapital Kuala Lumpur dan tumpuan harus diberikan kepada Kuala Lumpur. Tidak boleh. Ataupun negeri ini adalah negeri yang ditadbir oleh pembangkang. They are not friendly to the federal government. It cannot be. Perlu ada keadilan yang universal dari segi allocation. Kerana kita mengamalkan sistem federalisme.
So whoever the federal government, dia mesti ada keadilan dari segi agihan peruntukan dan kewangan untuk semua negeri, sama ada negeri itu sahabat ataupun satu parti, satu kerajaan dengan mereka. Tetapi harus dilihat dari segi. Karena kita tidak mau melihat negara Malaysia tidak maju disebabkan oleh ada negeri-negeri yang ke belakang dari segi KDNK-nya, pencapaian ekonominya yang menghambat negara Malaysia keseluruhan untuk menuju ke negara yang maju. Jadi semua ini harus dilihat oleh kerajaan pada hari Keluang, boleh? Ya. Yang berhormat, satu soalan saja. Satu soalan saja. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh belum tadi, tanpa mengira pembangkang tidak. Isunya ialah apa yang dialami oleh Terengganu berkenaan dengan wang ihsan dan dana khas yang oleh kerana royalty, oleh kerana diperintah oleh pembangkang, ia menyusahkan kerajaan untuk mendapatkannya. Apa pandangan? Yang berluran sila jawab dan gulung. Dan habiskan. Ya, terima kasih Muhammad. Ya, memang betul. That's another matter. Soal kekayaan spesifik untuk negeri. Minyak yang ada di Terengganu, di Sabah dan di Sarawak. Sebab tu Sabah dengan Sarawak ini ada special allocation di bawah perjanjian MA63. 40% di Sabah perlu dipulangkan kepada negeri Sabah. Yang itu juga sudah pun dibuat di mahkamah. Dan saya ingin tahu apa progres perbincangan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan over the payment, the return of 40% of the Sabah revenue, whatever is collected from Sabah kepada negeri Sabah. Laluan sikit. Ya. Habis Boleh. Satu soalan Dah saja, habis dah ya? Yang Berhormat. Saya dah. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat. Duduk. Saya dah kata tadi satu. Dah habis dah kan. Tak apa Yang Berhormat, saya tamatkan. Dan saya ingin tahu apa progres tentang MA63 40% yang telah pun diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan sama ada ianya dalam proses akhir 180 days yang dikatakan oleh Mahkamah bahawa satu persetujuan harus dicapai antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. What is the progress? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Selanjut, dipersilakan Yang Berhormat Beaufort